Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku Afif Azman. Terima kasih kerana menonton video-video aku di dalam channel YouTube aku. So memang agak lama, macam biasa jarang-jarang jugalah aku dapat update video dekat channel YouTube aku. But still alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang sudi menonton video-video aku yang sebelum ni, sudi juga like, komen, ada juga yang subscribe. Terima kasih banyak-banyak. So aku menghargai sangat-sangat. Ada juga yang lepas tonton video dia PM. Kadang-kadang aku lambat sikit lah reply, tapi mostly aku reply lah. Cuma lambat ataupun cepat bergantung kepada kesibukan pada hari tu juga kan. Ok, so untuk hari ni, video kali ni aku nak ceritakan proses asas jual beli rumah. So jom. Ok, proses asas jual beli rumah banyak telah dikongsikan, dah ramai dah orang share, tapi but still masih juga ada yang tak tahu. Ya, why not kita buat satu video sebagai tambahan lah. Kalau korang dah tengok sumber-sumber lain sama ada Google, YouTube dan sebagainya, mungkin video ni dapat membantulah ataupun menambah serba sedikit pengetahuan. Okay, tanpa buang masa, jom kita tengok apa proses asas jual beli rumah. Ya, ini yang serba sedikit lah yang aku dapat compilekan. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang dia tahu tapi tak tahu semua. Macam video yang aku buat ni mungkin dapat menambah lah sedikit sebanyak ilmu dan pengetahuan. InsyaAllah aku akan ada lagi beberapa siri-siri berkenaan dengan video-video perkongsian seperti ini. Ok, jom kita tengok property sales and purchase process. Sale and purchase transaction. Pertama sekali kita nak tahu pihak-pihak yang terlibat dalam sale and purchase transaction, ataupun transaksi jual beli lah. Pertama sekali of course adalah vendor. Siapa itu vendor? Vendor adalah pemilik yang namanya ada di dalam registered title ataupun dokumen hak milik lah. Ok, seterusnya purchaser. Siapa itu purchaser? Mereka yang membeli dan meletakkan nama mereka di dalam perjanjian jual beli. Ada yang membeli secara tunai dan ada juga yang membeli dengan mendapatkan pinjaman daripada pihak bank. Kebiasaannya mereka yang membuat pinjaman inilah yang akan meletakkan nama mereka di dalam perjanjian jual beli ataupun SPA lah. Okey, yang ketiga adalah ejen. Ini jika dilantik, sama ada pihak pemilik ataupun pihak pembeli yang melantik ejen. Bagi mereka yang melantik, ejen sama ada mewakili pihak vendor ataupun mewakili pihak pembeli ataupun purchaser. Of course kita akan ada ejen sebagai pihak ketiga lah, ataupun orang ketiga dalam transaksi ini. Ejen ni terdiri daripada sama ada REA ataupun Real Estate Agent ataupun PEA, Probationary Estate Agent, ataupun REN, Real Estate Negotiator. So kalau korang dapat sama ada dia tunjukkan tag dia ataupun dia tunjukkan business card dia, dia punya number, registered number tu sama ada REA, PEA ataupun REN. So korang jangan terkejut lah. Mungkin ramai yang biasa dengan REN. Dalam negara kita ni, kalau kita semak dekat database LPPEH search, lebih kurang 50 ke 60 ribu REN yang telah dimasukkan dalam senarai LPPEH search. Tapi kalau kita lihat pada REA dan PEA, mungkin sekitar 2,000 ke 3,000 sahaja setakat hari inilah. Tanggungjawab vendor ataupun vendor's duty, tanggungjawab pemilik adalah untuk menyerahkan hartanah ataupun rumah yang dijual tu dalam keadaan bebas beban lah. Free from encumbrances. Maksud dia contoh macam mana? Apa yang dimaksudkan dengan encumbrances ni? Contohnya rumah ataupun hartanah yang ada pinjaman dengan bank. Pemilik masih ada pinjaman dengan bank. Title tu akan ada charge ataupun gadaian. Sebagai pemilik yang masih ada hutang dan ingin menjual rumah, kita perlu mendapatkan discharge of charge ataupun pelepasan gadaian lah. Yang ini akan diuruskan oleh pihak peguam. Jangan risau, jangan macam alamak apa benda ni kan. Biasanya pemilik yang menjual hartanah mereka ataupun pembeli, mereka tidak faham dan tidak tahu proses discharge of charge ni. Tapi jangan risau, ianya akan diuruskan oleh peguam, dan sebagai pemilik dan juga pembeli, korang boleh sentiasa bertanya, sama ada bertanya dengan ejen korang ataupun bertanya kepada peguam terus.
Okey, seterusnya antara encumbrances yang ada adalah arrears ni, maksudnya tunggakan cukai, tunggakan maintenance fee, sinking fund bagi strata title contohnya. Segala tunggakan ni perlu diselesaikan. Sama juga dengan caveat, kalau hartanah yang nak dijual tu ada diletakkan caveat, pihak pemilik perlu selesaikanlah dulu. Apa itu caveat? InsyaAllah aku akan kupaskan lebih detail berkenaan caveat dalam video lain. Untuk kali ni aku just nak brief tentang proses ataupun transaksi proses jual beli rumah secara asas. Terusnya, sales and purchase transaction, yang mana selain daripada ada vendor, ada purchaser, ada juga agents jika dilantik, kita ada vendor solicitor, maksudnya peguam yang mewakili pihak vendor, peguam yang mewakili pihak pemilik lah, penjual, pemilik, penjual, vendor, mereka adalah pihak yang sama ataupun orang yang sama. Tugas peguam bagi pihak vendor ni antaranya mewakili pihak vendor untuk memastikan vendor menerima bayaran daripada hasil jualan. Bahasa mudah dia, peguam ni akan memastikanlah penjual ataupun pemilik rumah tu dapat duit hasil jualan setelah selesai proses jual beli rumah tersebut. Kalau tak, ialah kita jual rumah tapi lepas jual duitnya tak dapat, so putih mata juga kan. That's why itu adalah antara tugas peguam yang akan memastikan duit hasil jualan rumah tersebut ataupun hartanah tersebut akan diserahkan kepada pihak vendor ataupun pemilik. Yang seterusnya, to deliver a clean title free from encumbrances, maksudnya bila pembeli beli dah tak ada tunggakan, tak ada caveat dan sebagainya. Tak adalah pembeli pula kena menanggung hutang pemilik ataupun penjual yang menjual rumah tersebut. So solicitors bagi pihak vendor, dia kena memastikan hartanah yang dijual bebas daripada bebanan ataupun free from encumbrances. Terusnya, to obtain discharge of charge from vendors financer. Ini maksudnya kalau pemilik masih ada hutang lagi, rumah ataupun hartanah yang nak dijual masih ada hutang lagi dengan bank, solicitor ataupun peguam perlu mendapatkan discharge of charge, maksudnya pelepasan gadaian, yang mana bank yang memberikan pinjaman tu melepaskan gadaian rumah tersebut. Kalau tak boleh. Selagi tak lepaskan gadaian ataupun tak buat discharge of charge, rumah tersebut, title tersebut tidak boleh ditukar milik. Itu untuk individual dan strata title. Tapi bagi hartanah yang masih lagi master title, belum diubah kepada individual, belum diubah ataupun belum diubah kepada strata, kalau tadi kita perlu mendapatkan discharge of charge, tapi untuk yang masih lagi master title, pihak peguam perlu mendapatkan deed of receipt and reassignment. Yang ini pun pihak peguam yang akan uruskan. So pihak penjual, pembeli tak perlu risau, jangan risau bahagian ni. Ini adalah kepakaran pihak peguam yang menguruskan. To file a property gain tax form, kalau hartanah yang penjual tu jual ada keuntungan, ada gain, pihak peguam akan bantu untuk mengurus. So untuk yang property gain tax ni tak boleh nak elak, memang kena register dan kena daftar. Contoh, masa beli dulu 100,000, jual 500,000, dia tak consider 500,000 sebagai keuntungan. Dia akan ambil 500,000 tolak dengan 100,000. Kemudian contohnya kita ada bayar peguam, kita ada bayar ejen yang membantu menguruskan. Semua ni ejen yang berdaftar, sebab kalau yang tak berdaftar tak boleh buat renovation, kos-kos renovation yang mana kita mendapat kelulusan daripada PBT. Perkara tu semua boleh ditolak. So 500,000 tolak 100,000 yang kita beli dulu, tolak dengan kos-kos yang kita dah keluarkan. Selepas tolak semua tu, itu baru dikira sebagai keuntungan. So keuntungan tu pula akan dikira dengan berapa peratus bagi setiap tahun pemilikan rumah tu. Yang ini bergantung kepada kerajaan. Kerajaan boleh ubah dari tahun ke tahun. Mungkin setiap tahun akan ada perubahan, yang mana kita dapat lihat 2-3 tahun kebelakangan ni ada beberapa kali perubahan mengenai peratusan cukai yang dikenakan kepada property gain tax ni. Okey, seterusnya sales and purchase transaction. Yang seterusnya, purchaser solicitor. Apa tugas peguam yang mewakili pembeli pula? Pertama, to ensure the property properly transfer to the purchaser. Memastikan property tu betul dapat kad purchaser. Okey, seterusnya, to carry out a search with relevant authority. To verify vendor is the rightful owner, untuk memastikan
betul tak rumah tu dimiliki oleh penjual. Itu antara perkara yang perlu dilakukan oleh peguam. To do due diligence untuk memastikan hartanah yang dijual tu betul, dan untuk mengelakkan daripada berlaku apa-apa masalah pada masa-masa yang akan datang. Dan peguam bagi pihak pembeli ni can be liable to purchaser for professional negligence. Contohnya dah jual rumah tapi rupanya rumah tu ada caveat. Saya dah sign SPA, dah stamping, baru tahu yang rumah tu ada caveat. Pihak peguam boleh dipertanggungjawabkan lah. That's why korang perlu mendapatkan khidmat peguam, sebab tugas-tugas ni bukan satu tugas yang mudah. That's why korang kena dapatkan nasihat daripada peguam dan juga dapatkan nasihat daripada perundangan tanah. Sales and purchase transaction yang seterusnya, untuk bahagian pinjaman kita ada vendor financer, bridging financer dengan end financer. Pemilik yang membeli rumah menggunakan pinjaman itu adalah vendors financer. Terusnya bridging financer ni adalah institusi keuangan yang memberikan pinjaman kepada pemaju dalam tempoh fasa construction. Mungkin pemaju memerlukan dana tambahan. Dan yang ketiga adalah the end financer ni hampir sama juga dengan vendors financer, yang mana the end financer ni pembeli. Bila nak membeli rumah, pembeli tu akan mendapatkan pinjaman daripada bank. So meaning bila pembeli ni membeli rumah, dia mendapatkan pinjaman daripada bank. Kemudian nanti in future pembeli tu dia nak menjual pula rumah dia, and financer dia tu dah jadi vendors financier, sebab pembeli tu dia dah jadi vendor. Hari ni dia pembeli, besok dia nak jual, status dia sebagai pembeli dah bertukar kepada pemilik dan penjual. Itulah konsep dia, basic je. Purchase price. Apa itu purchase price? Pertama sekali, nampak macam takkan ini pun nak kongsi. Aku ada pengalaman jumpa mungkin dengan kenalan, tanya dia berapa harga beli, diorang tak tahu. Macam berapa dekat sini yang kat mana nak rujuk. So tak semua orang faham. Yang dah tahu, of course korang dah tahu, tapi ada juga yang masih belum tahu apa itu purchase price. So untuk korang faham ataupun paling mudah nak pegang ataupun nak tahu purchase price ni apa, purchase price ni apa yang ditulis dan apa yang dinyatakan di dalam perjanjian jual beli dalam SPA. Ada orang panggil SPA, ada orang panggil SNP, ada orang panggil perjanjian jual beli. Perkara ni sama je, cuma nama je, bunyi je berbeza. So tengok apa yang dinyatakan dalam SPA tu, itu adalah harga pembelian korang. Kebiasaan deposit yang diperlukan adalah 10% daripada harga jualan, harga dekat SPA itulah. Kalau tadi contoh dia 500,000, 10% deposit tu adalah 50,000. Tapi jangan risau, boleh tak kalau korang nak bayar lebih rendah daripada 10% deposit ni? Let's say korang tak ada cash upfront 50,000, ianya boleh. That's why kalau boleh dapatkan khidmat nasihat daripada perunding-perunding hartanah. Okey, seterusnya baki 90, let's say deposit tu 10%, baki of course 90%. Baki tersebut, the balance of 90% will be paid through financing ataupun loan lah. If purchaser fail to pay the balance of the purchase price, vendor has the right to forfeit 10% deposit of the purchase price. Pembeli ni tak dapat mendapatkan pinjaman daripada bank. Mungkin ada masalah ataupun isu daripada segi dokumentasi lah, ataupun mereka yang membeli secara tunai, dah sign SPA, dah janji akan bayar dalam tempoh 3, sama ada 3 bulan ataupun 3 tambah 1 bulan, kemudian tak dapat nak fulfill ataupun tak dapat nak bayar. So pihak pemilik berhak untuk hanguskan deposit yang dibayar oleh pembeli. Okey, seterusnya time frame untuk mereka yang membeli rumah dalam tempoh pembinaan, masih dalam fasa under construction lagi. Time frame to finish the construction, kalau pembeli membeli daripada pemaju, berapa lama perlu disiapkan pembinaan tu? Berapa lama nak tunggu? Takkan sampai 10 tahun kan? So bagi hartanah yang landed, pemaju perlu menyiapkan dalam tempoh 24 bulan bermula daripada SPA yang telah ditandatangani. Bagi kediaman jenis high rise pula, yang rumah bertingkat-tingkat tu ataupun jenis strata, pemaju perlu menyiapkan dalam tempoh 36 bulan daripada tarikh SPA. Okey, kalau korang perasan yang aku share dekat aku punya slide ni, aku ada tulis STB ataupun BTS. Ini bukan BTS yang Korea tu. STB ni adalah sell then build. BTS pula adalah build then sell. So apa benda STB dengan BTS ni kan? Okey,
Kalau korang nak tahu, ianya adalah berkait rapat dengan jadual pembayaran lah. Contoh, jika kita membeli dengan pemaju yang masih lagi dalam under construction contohnya kan. Untuk hartanah jenis landed, kalau kita beli jenis konsep dia STB, Sell then Build. Maksudnya pemaju boleh jual kepada pembeli dalam masa sama ataupun kemudian baru dia bina. Dia boleh jual dulu, maksudnya korang boleh dapatkan loan, beli, sign SPA, kemudian baru pemaju start bina. Ini normal. Inilah kita panggil STB, Sell then Build. Jual dulu kemudian baru dibina. Jadual pembayaran korang boleh rujuk Schedule G dalam HDA 1966. Bagi hartanah high rise pula, korang perlu rujuk Schedule H. Sama juga konsep. Kalau konsep tu STB, Sell then Build, korang dah beli and then baru developer buat, jadual pembayaran dia korang kena rujuk jadual H ataupun Schedule H. Tapi bagaimana pula dengan BTS? Apa itu BTS? BTS ni adalah Build then Sell. Maksudnya dia kena bina dulu, dah bina baru dia boleh jual kepada pembeli. So untuk jenis landed, pembeli boleh rujuk jadual I untuk schedule jadual pembayaran, dan juga bagi high rise pembeli boleh rujuk schedule J ataupun jadual J lah untuk high rise. Konsep dia adalah mula-mula bayar dulu 10% purchase price, contohnya daripada 500,000, 10% 50,000, kemudian baki 450,000 tu perlu diselesaikan dalam tempoh 21 hari apabila korang menerima notis daripada developer ataupun pemaju yang menyatakan hartanah ini telah sedia untuk diserahkan kepada pembeli. Okey, seterusnya kita tengok time frame untuk mereka yang membeli dengan pemilik ataupun vendor. Yang ini kita panggil sub-sale. Kalau beli dengan pemaju, primary market. Kalau beli dengan vendor, beli dengan pemilik, kita panggil sub-sale lah. Okey, jika membeli dengan vendor ataupun pemilik, kebiasaan proses jual beli tu akan selesai dalam tempoh 3 bulan kebiasaannya. Tapi ada juga certain condition yang memerlukan tambahan grace period selama 1 bulan. Ini yang biasa dinyatakan dalam SPA 3+1 ataupun 3+1. So dalam tempoh 3+1 ni, pembeli perlu selesaikan keseluruhan baki 90% tu perlu diselesaikan dalam tempoh 3+1 ni lah. Okey, tapi itu kalau hartanah yang contohnya freehold, tak ada konsen, insya-Allah boleh selesai dalam tempoh 3 bulan ataupun 3+1 bulan. Tapi bagi hartanah yang ada restriction in interest, apa itu restriction in interest? Contohnya hartanah yang dimiliki adalah jenis pajakan ataupun hartanah yang dimiliki adalah jenis Malay Reserve contohnya. So hartanah-hartanah yang macam ni perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa negeri ataupun state authority untuk menjual. Okey, proses dia berapa lama? Yang ini saya tak berani nak cakap lah. Ada yang sekejap, ada yang lama. Jika hartanah tu tak ada restriction in interest, tak ada masalah, dalam tempoh 3 ataupun 3+1 bulan akan selesai. Tapi kalau ada restriction in interest ataupun ada consent, mungkin ambil masa lah. Mungkin boleh jejak setahun setengah mungkin. So itu sahaja yang aku nak kongsikan pada video kali ini. Ianya adalah basic proses. Harapnya dapat membantu mereka-mereka yang dalam proses nak membeli rumah, sama ada nak dengan pemaju dalam primary market ataupun nak membeli rumah dalam secondary market direct dengan vendor. Kurang-kurangnya korang dapatlah info and knowledge lah. Sekurang-kurangnya korang tahu, oh this is the process. Oh kenapa ambil masa 3 bulan? Oh kenapa lebih daripada 3 bulan? Kenapa ada kawan saya sebulan dah settle? Berapa lama yang developer kena siapkan? Contoh kita nak beli pula rumah baru kan, aku nak beli rumah baru ni berapa tahun lah rumah ni akan siap. So takut jadi macam dulu-dulu kes-kes yang kita tengok 10 tahun 20 tahun masih lagi belum siap. At least sekurang-kurangnya dengan video ni insyaAllah adalah sedikit ilmu yang boleh dimanfaatkan. So insyaAllah kalau ada rezeki aku akan buat lagi untuk buat video-video berkenaan dengan pembelian hartanah. Kalau korang ada soalan yang korang nak tanya, korang boleh post je dekat komen, aku akan cuba jawab. Itu saja. Terima kasih kerana menonton, terima kasih kerana like, terima kasih kerana komen, terima kasih kerana subscribe. Semoga Allah membalas budi baik kalian. Itu saja daripada aku. Terima kasih. Assalamualaikum.